Abang Rashid, Abang Rashid, Abang Rashid, tolong hantar saya, bang. Tolong hantar saya. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Tolong Hantar Saya. Petang tadi, hujan turun dengan lebat, beserta guruh dan kilat sambung menyambung. Angin kencang turut bertiup, sehingga ada pokok yang tumbang. Aku cepat-cepat mencari teduhan dengan menunggang motosikal. Aku berhenti di perhentian bas. Di situ, ada seorang lelaki tua menggigil kesejukan. Aku parkir motosikal sambil menanggalkan topi keledar, lantas melangkah duduk di situ. Pakcik tersebut memandang aku dengan wajah hairan. "Kenapa pakcik pandang saya macam tu?" tanyaku. Angin ribut dan hujan agak mengganggu, membuatkan aku terpaksa kuatkan lontaran. Kenapa perempuan tu berdiri tengah hujan?" Dia soal aku semula. Perempuan mana pula ni? Pakcik cakap apa ni? Mana ada sesiapa? Tu. Dia menunjuk. Aku segera menoleh. Memang tak ada sesiapa. Dia ni mengigau ke? Aku rasa dia ni tak betul ni. Lama juga aku tunggu hujan reda. Kemudian hujan pun beransur. Aku mengambil keputusan untuk pulang memandangkan sudah dekat maghrib. Waktu aku nak menoleh ke arah pakcik tadi, aku lihat dia dah tak ada. Melilau mata aku mencari kelibatnya, namun tak jumpa. Laju betul dia beredar ya? Soal hatiku. Aku kena balik cepat sebelum maghrib. Hari pun gelap dengan awan hitam. Kilat tak henti-henti memancar. Segera aku mengorak langkah ke arah motosikal yang raga penuh dengan barang yang aku beli di supermarket. Barang untuk masak esok menyambut Aidil Adha. Sewaktu aku naik atas motosikal, tiba-tiba aku rasa motosikal aku berhenjut. Aku hairan. Aku pun hidupkan enjin. Bila masuk gear 1 dan nak jalan, rasa macam berat sangat. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Tak ada sesiapa pun. Aku cuba lagi. Hasilnya sama. Apa pula dekat dengan motor aku ni? Tadi elok aje. Aku mula merungut. Sekali lagi aku cuba, tetapi hampa. Aku turun dari motor dan tengok keadaan belakang tu. Kot-kot ada benda yang tersangkut. Tapi tak ada apa-apa pun. Semuanya okey je. Dengan tidak semena-mena aku terasa bahu aku dicuit. Cepat-cepat aku menoleh. Aku lihat pakcik tadi muncul lagi. "Perempuan tu pegang tayar motosikal. Dia tak bagi kau tinggalkan dia." Pakcik. Pakcik cakap apa ni? Soalku kehairanan. Dari tadi lagi dia tunggu orang datang ambil dia. Tapi tak ada seorang pun yang berhenti dekat sini selain kamu, katanya. Aku syak pakcik ni orang kurang sioman. Bercakap yang bukan-bukan, merepek
Pakcik, tolong jangan ganggu saya. Saya nak balik ni. Dia tak bagi kamu tinggalkan dia, balasnya. Habis tu aku nak buat macam mana? Perempuan yang dimaksudkannya pun aku tak tahu siapa. Lagipun aku tak nampak. Aku malas nak layan pakcik ni. Aku naik semula atas motor dan cuba lagi. Kali ni enjin tiba-tiba mati. Kamu tumpangkanlah dia. Dia nak balik dekat bukit tu aja. Kalau kamu bersetuju, dia janji dia takkan kacau kamu. Pakcik ni buat aku cuak je. Aku nak balik ke rumah ni. Tak ada makna aku nak kena hantar orang. Hei, karut pakcik ni. Aku pun tolak motosikal tanpa mempedulikan kata-kata pakcik yang aku tak kenal tu. Ketika itu baru aku terasa sesuatu. Bulu roma aku merinding tiba-tiba. Telinga aku seperti terdengar suara perempuan. Abang Rashid, tolong hantar saya bang. Abang Rashid. Abang Rashid. Saudara, kisah yang kedua daripada Rashid Salim ini, tajuknya adalah Dendam Kesumat. Cerita ni ada banyak dialog yang Brother Fai akan lakonkan kisah-kisah di dalam dialog ni. Okey, jadi mari kita sama-sama menghayati kisah ini. Din. Apa dia? Boleh tak kau ceritakan lagi kisah seram? Aku nak dengar lah. Kau tak nampak ke aku tengah sibuk ni? Kalau ya pun, tunggulah kejap. Tu dia. Tak pasal aku kena marah. Hakikatnya, aku suka dengar Din bercerita. Tengok memik muka dia yang buat aku tak tahan tu. Yelah, aku tunggu je, Din. Jangan lupa buatkan aku ABC 1, pesan aku. Okey, katanya. Dan aku pun pergilah duduk sambil menikmati panorama laut. Tak lama selepas tu, ABC yang aku pesan pun sampai. ABC tu air batu campur. Okey. Tapi pekerjanya yang bawakan. Aku kena tunggu dia tak busy, barulah boleh layan dia. Tunggu, baru dia datang menghadap. Sampai pun dia duduk depan aku. Kau ni kan suka benar dengan cerita seram, ujarnya. Lalu jawab aku, biasalah, untuk disiarkan dalam page FB aku. Mana lagi kalau tak dicerita Rashid Salim. Sempat lagi aku interframe. Din, apa? Jangan lupa nanti dapatkan perigi lama Nikmah. Aku kan dah order dengan kau. Aku ni jenis support member-member. No hal lah. Katanya sambil angkat ibu jari. Terima kasih, Din. Din, ceritalah, Din, apa kisah seram yang kau ada? Pintaku ingin tahu apa yang duk ada dalam kepala otak si Din ni. Baiklah. Din pun betulkan duduknya, manakala aku pula jatuhkan tangan yang menopang dagu. Kedua-dua lengan aku rapat di atas meja sambil memerhati Din. Oi! Terperanjat aku. Din tepuk meja. Bergegar meja sampai terloncat bekas ABC aku. Kau dah kenapa, Din? Aku nak cerita lah ni. Babaknya yang sedang tepuk meja. Terkejut aku. Okey lah. Sambunglah ya. Din pun ambil feel dia. Aku tak peduli. Apa nak jadi, jadilah. Tanah tu aku yang angkat dulu. Macam mana boleh jadi milik Maliki? Din berkata sambil berdialog. Tanah tu memang dah jadi hak dia, Hasan.
Kawan Hasan nama Kadir cuba sabarkan Hasan. Menurut Din, Hasan berebut tanah dengan Maliki, tapi akhirnya Maliki dapat tanah tu. Katanya lagi, Hasan ni tak puas hati, lalu dia gunakan hikmat bomoh untuk binasakan Maliki. Bomoh tu buat Maliki sampai muntah-muntah darah. Hasan ni bukan main seronok bila melihat kesengsaraan sedemikian rupa. Yang jadi saksi kejahatan Hasan ni adalah Kadir. Lama-kelamaan, Kadir ni kesian tengok Maliki sampai lumpuh. Dia pergi melawat Maliki tu. Memang kesian betul lah. Perut Maliki membusung. Kata doktor, kena penyakit misteri. Maliki ada beritahu Kadir bahawa dia selalu nampak lembaga hitam tindih perut dia. Ketika itu, perutnya akan jadi bertambah saiz dan muntah-muntah. Kadir beritahu Maliki yang sebenarnya Maliki terkena buatan orang. Cuma dia tak pula beritahu siapa. Oleh kerana kasihan, dia bawakan seorang ustaz berjumpa Maliki. Ustaz tu mengatakan memang ada benda dalam badan Maliki. Ustaz tu cuba merawat, namun keadaan Maliki makin tenat. Kadir berjumpa pula dengan Hasan. Dia nasihatkan Hasan supaya hentikan sihir tu. Kalau tak, nanti memakan diri dia balik. Dia pun tak sanggup tengok Maliki macam tu hanya kerana berebutkan tanah. Padan muka dia. Siapa suruh dia rampas hak aku? Marah Hasan. Dia tak rampas. Dia dapat apa yang patut dia dapat. Tanah tu dah sah jadi milik dia, San. Tak baik kau buat macam tu. Kadir cuba menasihati. Aku ralit dengan Din bercerita. Aku nak tahu sangat apa yang jadi pada Hasan selepas menyihir Maliki. Din pun menyambung kisahnya. Selepas tak makan nasihat, tidak lama kemudian, pada suatu malam, kulit Hasan muncul macam bintik-bintik gelembung udara. Ia seperti bernanah. Bukan main sakit dan pedih bila pecah. Ia seolah-olah kesan melecur. Sakit. Kenapa ni? Tiba-tiba je ni. Kenapa ni? Tubuhnya jadi kepanasan seperti dibakar api. Meraung dia kesakitan. Kerana tak tahan panas, dia berendam air, tapi bertambah pedih gara-gara gelembung tu. Semakin lama, semakin parah. Bila celah-celah roma keluar darah. Ketika itu dia ternampak lembaga hitam bermata merah sedang jilat tubuhnya. Barangkali bau hamis darah tu. Dia jadi kaku, tak dapat bergerak. Pedihnya bukan kepalang. Lepas tu apa jadi, Din? Soalku. Hasan mati dengan biji mata terbeliak di dalam tandas, manakala lidahnya terjelir seperti anjing. Jawabnya. Na'udzubillah min zalik. Aku rasa Maliki amalkan pendinding yang ustaz tu ajar, tapi sangkaan aku meleset. Din cakap Kadir pergi jumpa bomoh tu dan bagi upah yang lebih lumayan untuk binasakan Hasan. Macam mana dia buat? Tanyaku ingin tahu. Bomoh hantar hantu tu balik kepada Hasan. Apa yang diperlukan hanyalah rambut dan najis. Sanggupkah dia pergi ambil najis Hasan? Tapi itulah nak tolong punya pasal, tapi tak kena pula dengan cara dia. Darah dia tak minta ke? Dah itu yang bomoh tu minta, Cik. Manalah aku tahu aktiviti bomoh-membomoh ni, jawab Din. Aku sengih je lah dengan cerita Din ni. Itulah kisahnya, ya. Sekian.